Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal 338 kes dengan 3 kes sembuh. Dengan itu, 52 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 197 kes. 538 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,905 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 372 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 153,804 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Sementara itu, status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 1 Ogos 2021 seramai 1,160 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 135,528 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 29,631 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 23,489 orang. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis membaca Yasin dan Tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis yang diadakan bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-16 itu berlangsung di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Dato' Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga selaku Timbalan Pengerusi Jawatankuasa tertinggi sambutan, dan Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sambutan Hari Belia Kebangsaan akan berlangsung pada 7 Ogos ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menerima sumbangan berjumlah RM10,000 bagi tabung kemanusiaan Palestin. Penyerahan sumbangan dari gabungan Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan itu diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan derma tersebut diserahkan kepada Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian penghargaan kepada wakil penyumbang. Mesyuarat ketiga Pegawai-Pegawai Ekonomi Kanan ASEAN bagi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-52 mengalu-alukan perkembangan baik Priority Economic Deliverables
di bawah pimpinan negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2021. Di samping itu, mesyuarat juga mengambil maklum mengenai perkembangan terkini pelaksanaan ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF dan bertukar pendapat mengenai pelaksanaan cadangan-cadangan di bawah Midterm Review MTR of AIC Blueprint 2025. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Dr. Hajah Mi Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi itu diadakan selama 3 hari bermula kemarin secara maya. Mesyuarat turut membincangkan laporan daripada badan-badan sektoral di bawah bidang tugas pegawai-pegawai ekonomi kanan ASEAN. Mesyuarat dijangka memuktamadkan senarai jenis-jenis barangan asasi yang diperluaskan di bawah Memorandum of Understanding on the implementation of non-tariff measures on essential goods under the Hanoi Plan of Action on strengthening ASEAN economic cooperation and supply chain connectivity in response to the COVID-19 pandemic. Mesyuarat juga akan bertukar pandangan mengenai hala tuju hubungan ekonomi dengan rakan-rakan dialog termasuk Australia, New Zealand, Kanada, Republik Rakyat China, Sidang Kemuncak Asia Timur, Kesatuan Eropah, India, Jepun, Republik Korea, Rusia, Switzerland, United Kingdom dan Amerika Syarikat. You see on the screen and subject now sesi 2,850 panggilan kecemasan dicatatkan di seluruh negara dalam tempoh dari bulan Januari hingga Jun tahun ini. Berdasarkan statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, panggilan kecemasan bilik dan kereta terkunci, menyiasat asap gas bocor, insiden gangguan dan menyelamat binatang liar, tanah susur, kemalangan jalan raya dan menyelamat mangsa merupakan panggilan kecemasan yang tertinggi dicatatkan, iaitu sebanyak 2,276 panggilan. Ia diikuti dengan panggilan kebakaran hutan dan kebakaran rumput sebanyak 229, bantuan menurunkan atau mengangkat standby latihan baris bantuan membersih bekas kemalangan jalan raya sebanyak 194 panggilan dan kebakaran rumah, bangunan, kereta dan elektrik sebanyak 151 panggilan. Dari Januari hingga Jun 2021, 86 panggilan kebakaran struktur telah diterima di keempat-empat daerah, dengan daerah Brunei dan Muara mencatatkan panggilan tertinggi sebanyak 59 panggilan, diikuti dengan daerah Blight 15 panggilan, daerah Tutong 10 panggilan dan daerah Temburong 2 panggilan. 30 panggilan kebakaran besar direkodkan melibatkan bangunan dan rumah. Dari jumlah tersebut, 10 panggilan melibatkan kebakaran bangunan dengan jumlah kerugian dianggarkan sebanyak RM2,129,300 dan 20 panggilan melibatkan kebakaran rumah dengan jumlah kerugian dianggarkan sebanyak RM665,150. Manakala panggilan kebakaran kecil yakni minor sebanyak 56 panggilan, iaitu 13 panggilan kebakaran bangunan dan 43 panggilan kebakaran rumah. Berdasarkan statistik jabatan berkenaan, punca utama bagi kebakaran struktur ialah elektrik 28 panggilan, iaitu kerosakan pada main switchboard, incoming cable, lebih beban dan fuse cutout. 16 panggilan bagi kecuaian individu, iaitu terlebih beban pada kabel tambahan, lebih had mengecas telefon bimbit dan lebih panas, serta 11 panggilan bagi kerosakan pada komponen termasuk sambungan relay penyaman udara, mesin pencuci pakaian, peti sejuk, lampu LED dan balas lampu Kalimantan. Sementara itu, statistik punca kebakaran struktur mengikut kategori, iaitu 55 kebakaran berada dalam kategori elektrik, 6 kebakaran dalam kategori incendiary incident, 18 kebakaran dalam kategori kecuaian atau kesalahan manusia serta 7 kebakaran dalam kategori LPG.
Dalam usaha mendekati masyarakat, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah melaksanakan inisiatif iaitu menganjurkan program kesedaran awam dari 2018 hingga 2021 mencatatkan seramai 118,795 orang peserta. Dari Januari hingga Jun tahun ini sahaja 11,785 orang telah menghadiri program tersebut dan bagi masyarakat berjasa dari Januari hingga Jun 2021, seramai 35 orang warga berjasa telah menerima sijil penghargaan masyarakat berjasa. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga menyarankan agar setiap premis atau rumah dilengkapi dengan alat pemadam api jenis debu kering, selimut api, alat pengesan asap yang berfungsi tidak meninggalkan masakan. Jika terdapat kebocoran pada komponen LPG, buka jendela dan pintu bagi pengudaraan tidak melebihi beban yakni overload pemakaian peralatan elektrik dan penyelenggaraan wayar elektrik dikendalikan oleh syarikat yang bertauliah dan mengikut piawaian pihak Jabatan Elektrik. Sebarang insiden kecemasan, hubungi talian kecemasan 995 dan berikan maklumat yang tepat. Pelbagai program ijazah, diploma dan sijil ditawarkan kepada orang ramai semasa Hari Terbuka Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS yang diadakan selama 7 hari bermula kemarin. Hari terbuka itu berlangsung di Pusat Perniagaan, Pemasaran dan Komunikasi Kolej berkenaan. Acara dirasmikan oleh Dayang Hajah Anis Fauzulani binti Haji Zulkifli, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Pengajian Tinggi di Kementerian Pendidikan. Hari terbuka juga mempamerkan projek akhir pelajar dari semua fakulti. Karya yang dipaparkan bukan sahaja menjadi bukti kreativiti pelajar, malahan sebagai komponen interaktiviti bersama para pengunjung. Hari terbuka dibukakan untuk orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Pusat pendermaan darah pada masa ini mengalami stok bekalan darah yang rendah dan memerlukan semua jenis darah dengan segera bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit di semua hospital kerajaan. Bantuan berterusan orang ramai adalah sama-sama meningkatkan stok bekalan darah di pusat pendermaan darah adalah sangat-sangat diharapkan dan dihargai. Orang ramai yang ingin menderma darah bolehlah mengunjungi pusat pendermaan darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha atau mana-mana tabung darah yang berdekatan. Waktu pendaftaran di pusat pendermaan darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah ialah setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8.15 pagi hingga 11.45 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Orang ramai juga dibolehkan untuk menggunakan tempat letak kereta berbayar di Blok 10 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha secara percuma selama 2 jam. Orang ramai diingatkan untuk membawa tiket letak kereta semasa menderma darah. Satu produk kosmetik dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menggunakan produk berkenaan. Hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati Vibrant Skin Glowing Toner dari Filipina mengandungi hydroquinone. Bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Penjualan produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian menjadi satu kesalahan di bawah Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007 dan jika didapati bersalah boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali.